Menjelang Aidilfitri, pelbagai persiapan akan dilakukan untuk menyambutnya. Antara persediaan yang dilakukan setiap kali menyambut perayaan ini adalah menyediakan duit raya untuk diberikan kepada sanak saudara atau kepada anak tetamu yang berkunjung ke rumah. Pemberian duit raya kebiasaannya diberikan secara tunai dan diletakkan di dalam sampul. Tetapi sambutan Hari Raya dalam norma baharu kini, pemberian duit raya juga sedikit berlainan dari tahun-tahun sebelumnya, iaitu menerusi transaksi perbankan dalam talian dan sebagainya. Amalan pemberian duit raya ini sudah lama diamalkan sejak turun-temurun dan bagaikan sudah menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat kita. Ianya bukanlah satu kewajipan, namun tradisi ini boleh dianggap sebagai hadiah dan menggembirakan orang yang menerimanya, terutama kanak-kanak. Justru pemberian duit raya tidak seharusnya menjadi bebanan kepada segelintir masyarakat kerana ia tidak perlu mengikut trend semasa tetapi berdasarkan kemampuan diri sendiri. Persoalannya, adakah pemberian duit raya ini merupakan satu keperluan atau ikutan? Dan bagaimana cara ibu bapa menguruskan duit raya anak-anak yang masih kecil? Persoalannya, adakah duit raya ini satu keperluan dan bagaimana ibu bapa boleh mendidik anak-anak menguruskan duit raya mereka? Okey, baik. Bersama kita dalam talian sekarang ini untuk membincangkan topik ini adalah Dr. Azizul Azli Ahmad selaku perunding kewangan kita. Kita juga bersama dengan Muhammad Luqman Hakim Othman selaku pendakwah bebas dan juga Binda. Selamat tengah hari ke semuanya. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Semua sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Oh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, kalau boleh mungkin kita boleh mulakan tirai perbincangan kita pada hari ini. Kalau boleh kita tanya soalan kepada Dr. Azizul jugalah. Kalau kita lihat menerusi penulisan doktor kan yang doktor kongsikan di Instagram ni, ada macam-macam yang telah pun doktor kongsikan sebenarnya. Mungkin ada yang dah baca, ada yang belum. Tapi inilah doktor, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita sebenarnya apa yang kita perlu tahu dan juga kita perlu faham tentang istilah duit raya ni. Sebab selama-lama kita hidup ni, kalau hari raya tu kita memang dimomokkan tentang duit raya je. Kita tak diajar tentang apakah maksud dan pengertian di sebalik Aidilfitri itu sendiri. Kalau doktor boleh kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Okey. Selamat Raya. Saya berkongsi sedikitlah tentang pengalaman dan kefahaman tentang duit raya ni lah. Dan kita membesar dengan itu. Cuma kita kena tengok sedikit sejarah dalam konteks agama sedikit, kefahaman tentang agama, tetapi yang paling besar sekarang ialah duit raya ni dah start menjadi budaya, Fiza. Dia dah jadi satu budaya yang sangat kebal dalam masyarakat, dan malah budaya ini saya rasa mungkin sudah masa dia juga untuk kita menilai tambah baik budaya duit raya ini ya. Sebab apa? Sebab kita melihat begini ya. Duit raya ni memang satu amalan yang bagus, yang baik, yang memberi satu nilai tambah, nilai kasih sayang ya kepada siapa, kepada orang yang kita bagi ya. Tetapi hari ini kita tengok dalam konteks hari ni ya, kalau kita tengok sejarah asalnya pun, kita pun ambil daripada budaya orang lain juga, tetapi kemudian daripada istilah hadiah. Dulu asalnya kita tengok budaya masyarakat, budaya Cina yang masukkan duit dalam ampau dan sebagainya, so kita boleh bagi. Dan itu menjadi satu budaya yang berterusan. Kalau zaman kita dulu kita bagi 50 sen, RM1, RM2 pun dah cukup dah. Tapi hari ini budaya tu dah mula ada budaya perbandingan-bandingan. Kalau macam kita lain, dia kaya tak apa, saya tak berapa kaya. Masya-Allah. Bila saya bagi sikit tu, anak pun tengok, ya Allah Pak Long ni teruk sangat. Jadi ada faktor tekanan. Kita mengambil nilai, tak semua orang sama, tak semua orang senang ya. Dan kita tak nak hari yang kita muliakan, duit raya ni menjadi satu faktor yang membebankan. Kita pernah ada kes ya yang pernah dilaporkan dulu, ada pasangan yang bergaduh pasal isu duit raya ini ya, pasal duit raya tak bagi dan sebagainya. Akhirnya daripada satu usaha yang baik, yang akhirnya kita daripada hadiah kita masuk wang likup menjadi satu sedekah. Sebab itulah saya selalu sebut, duit raya yang cantik dia tu kalau dapat kita bagi sebenarnya sebelum Syawal pun lagi cantik. Kalau kita dapat bagi sebelum Ramadan, saya rasa lagi Masya Allah, lagi luar biasa. Tapi sebab kita jadi macam tu kan. Dan tadi kita punya intro tu pun saya nampak agak menarik apabila hari ini orang mula memberi
duit raya secara online. Saya sebenarnya terguris hati sedikit bila duit raya ni sebenarnya perlu dihikmahkan. Hikmah ni dalam maksud dia apa? Dulu kita ada budaya salam, tapi hari ni tak boleh dah lah. Sebab kita dah tak boleh bersalam-salaman. Kita masukkan dalam sampul, kita sentuh anak buah kita, kita tanya sekolah mana, belajar dan mana. Kita akan hulurkan duit raya kan? Kita budaya macam tu. Tapi hari ni bila kita bagi secara online juga, sebenarnya nilai kasih mulai hilang, nilai banding-membanding, malah secara peribadi saya tidak begitu bersetuju kaedah memberi wang transfer melalui online ni secara peribadi. Of course lah kita nak jaga, tetapi secara hikmahnya tu, kita nak hikmah bagi setiap pemberian itu, jadi supaya dia dapat manfaat yang besar dan sebagainya kepada semua orang. Okey. Baik, dan sebab itu doktor, saya masih lagi menunggu sehingga Fiza yang memberikan saya duit raya. Saya tak suruh dia online transfer kepada saya. Dia kena bagi kepada semua sebab dia paling kaya. Dalam kita ni yang banyak duit dia. Tak, dia sebab kakak kena bagi adik. Adik tak boleh bagi kakak. Saya aminkan. Alhamdulillah. Semoga doktor kata tu menjadi satu doa untuk saya. Betul tak, Datuk Lokman? Okey, baik. Tapi apa yang mungkin Lokman boleh kongsikan juga dari sudut agama lah. Apa yang doktor katakan tadi, perbandingan. Ya, setahun sekali. Tapi sekarang ni macam dah menjadi satu keperluan. Kita tak boleh jumpa pun kita nak online transfer. Dari sudut agamanya pula, mungkin boleh kongsikan sedikit. Betul. Saya sangat setuju apa yang doktor katakan tadi tentang bagi raya ini sebenarnya satu adat yang dah lama kita buat. Yang sudah kita buat, saya kecil pun sudah dapat duit raya. Jadi bila sebut tentang raya ni, kita terkena dengan ajaran Nabi Allah itu dengan memberi hadiah. Nabi sebut dalam satu sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, tidaklah kalian memberi hadiah untuk kalian saling mencintai, berkasih sayang antara satu sama lain. Sebab itu sebenarnya bila kita bagi duit raya ni, kita tengok hikmah seperti yang dibicarakan oleh doktor tadi, kita akan dapat makin kenal dengan adik kita, dengan saudara kita. Sebab itulah sangat digalakkan kepada kita untuk bagi duit raya. Cumanya perlu kita faham, bukanlah sampai satu tahap yang wajib. Din, kau dah bagi duit raya belum dekat anak aku? Kau dekat Fiza ni? Belum. Dosa kau ni. Dosa kau ni. Okay. Bukan jadi wajib lah. Kalau tak bagi, tak apa. Tapi kalau lagi bagi kepada siapa? Yang eloknya bagilah kepada macam sahabat kita kan. Contoh, saya pun boleh. Saya pun ada bank. Contoh kan. Okey. Sebenarnya budaya membudaya adalah satu budaya yang sangat bagus. Kena dengan ajaran kita itu bagi hadiah. Sebab ialah kadang-kadang kita kan macam doktor kata, kita bagi lah paling kurang setahun sekali kita tiba hari raya. Sedangkan kita gaduh ni dengan adik-beradik, gaduh dengan minggu hari-hari, betul tak? Ya. Kadang-kadang seminggu sekali gaduh. Kan, puas hatilah. Kenapa kau tak mesej aku dah hantar daripada pagi, tengah hari baru kau baca. Contoh kan, gaduh. Kenapa kau tak belanja aku kebab lah, contoh kan. Kita gaduh hari-hari. Betul, kalau boleh budaya seperti hadiah ini, duit ke ataupun apa pun, kalau boleh kita jadikan sebagai budaya yang selalu lah, bukan hanya tahunan. Kerana kalau biasa hubungan kawan-kawan, ahli kota yang kita pelihara, bagaimana dengan itulah bagi hadiah supaya orang seronok dengan kita. Baik. Akan seronok. Okey. Sugi, apa yang dimaksud oleh Datuk Lokman tu tadi, sebenarnya bila kita bagi hadiah selain daripada duit raya ni juga secara tak langsung bila kita dapat menggembirakan orang lain. Kadang-kadang dengan menggembirakan orang lain tu juga kita pun merasa gembira kan. Mungkin Binda pun boleh kongsikan lah. Binda sebagai seorang individu, sebagai seorang anak sendiri, seorang kakak, seorang ibu, seorang menantu. Jadi peranan tu kan dari memberi dan juga menerima duit raya kan. Jadi kalau macam Binda sendiri, bagaimana Binda mendidik diri Binda dan juga anak-anak ni sebenarnya tentang duit raya ni sendiri, Binda?
Okay, Assalamualaikum semuanya. Selamat tengah hari, selamat Hari Raya. Okay, macam Binda sendiri, Alhamdulillah memang setiap tahun memang Binda akan ada peruntukan untuk diberikan kepada keluarga lah. Especially untuk ibu mertua, anak-anak, adik, abang pun saya bagi juga. Wow. Semua orang kadang-kadang sebelum PKP tu waktu kita boleh berkumpul tu macam kalau ada makcik-makcik pun kita akan bagi juga. Tapi apa yang macam Binda sendiri, Binda cuba terapkan dalam family ni macam duit raya ni kita akan buat satu, contohnya lah macam satu game macam tu kan. Macam this year Binda tukar semua duit raya tu jadi pada duit RM20. So, kalau pun bagi pada mama pun amount beza mengikut pangkat lah. Tapi duit tu semua RM20. So orang macam especially dalam family kan, orang bila nampak macam banyak pieces tu macam tebal, orang mesti expectation orang tu macam banyak macam tu kan. Padahal duit tu RM20. Masa nak buka dekat tu dia akan suruh orang buka serentak. Tapi amount tu orang kena rahsiakan lah, sebab kita nak menjaga hati dan perasaan masing-masing kan. Ya, betul. Tapi pada Binda, duit raya tu jadi lebih bermakna dan bererti apabila kita berkongsi duit raya tu, kita bagi daripada duit hasil kerja kita, maksudnya duit gaji kita lah, macam bisnes. Macam ada daripada duit penjualan contohnya untuk tudung Binda, so macam Binda tak ambil kan tu, so memang Binda allocate bajet tu untuk duit raya bagi pada family. Dan sebenarnya rasa agak sedih sebab bila kita sebut mak, kita ada ibu, macam saya ada ibu mertua. So tahun ni saya balik kampung ke Melaka raya bersama dengan suami, tapi tak dapat ke sana tahun ni disebabkan PKP. So saya bagi lagi duit raya kat mak mertua saya, sebab saya rasa macam kalau nak online tu macam doktor cakap, macam Yomo cakap tadi, rasa macam tak best. Dia mesti macam dekat tangan. So ada lagi duit raya yang saya hold, saya simpan, termasuklah ada juga peruntukan yang kita nak share dengan anak-anak asal, anak yatim, tapi tak nak betul sekolah dan so kita Binda still hold duit raya tu, dan kita akan bagi pada buka macam tu. So kita bagi by hand juga. Sugi, bisa. situasi Binda dengan situasi saya sama juga. Saya pun belum lagi bagi duit raya pada mak saya dan ahli keluarga saya yang terdekat, sebab kebiasaannya duit raya ni diberi, saya akan beri macam doktor kata tadi, saya akan beli kalau boleh sebelum hari raya pertama. Tapi sebab kita pun dalam tempoh kuarantin dan kemudian tak dapat nak pergi jumpa keluarga kita, masih lagi dalam simpanan saya, tak bagi lagi. Sebenarnya sedih Okey, mungkin tak lama lagi boleh lagi Fiza dan juga Binda berikan. Baik, kita dah pun dengarkan pendapat daripada ketiga-tiga tetamu kita, Fiza. Kita juga nak tahu pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan, silakan. Apa saya buat dengan duit raya anak-anak saya? Of course lah, simpan dalam bank account dia orang. Tapi anak saya yang dah besar sikit tu, dia dah tahu apa nilai duit, dia ada keinginan nak beli something. Jadi saya masih ambil lah sebahagian kecil tu, bagilah untuk dia spend, beli apa yang dia nak, apa yang dia suka. Tapi masih dalam pemantauan saya lah. Kalau ikut saya, duit raya anak-anak saya bagi je dia orang nak guna beli apa-apa yang dia orang nak. Sebab duit raya dia orang kan. Tapi biasalah Menteri Keuangan ni mak dia orang. Mak dia orang biasanya akan masukkan duit raya dia orang dalam akaun tabung haji dia orang lah. Saya prefer untuk cash lah, tapi memandangkan kita PKP 3, so saya untuk kali ni saya masukkan guna online, banking online. So saya tak bagi hari pertama lah, saya bagi sehari sebelum raya. Saya prefer memberi duit hari raya secara tunai, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sekarang Malaysia dalam situasi PKP 3.0, the better way untuk saya beri adalah secara online. Saya pilih untuk online transfer kerana online transfer boleh is a effective way untuk kita elak daripada penyakit berjangkit pada zaman sekarang ni. Selain itu juga, kita boleh juga bagi duit raya kepada orang yang tersayang. So macam diorang kan tak boleh datang rumah kan, macam ziarah. So benda tu tak boleh. So apa yang kita boleh buat adalah bagi bantuan duit kepada orang yang kita sayang. So dengan tu kita boleh juga mengeratkan hubungan silaturahim.
Baik, doktor, kalau kita dengarkan tadi dalam pendapat yang dikongsikan tadi, yang pertama tadi saya dengar beliau berkata yang nilai wang itu, mendidik anak untuk mengetahui nilai wang itu. Dan kalau kita lihat sekarang ni dalam dunia sekarang ni, anak semuda 5 tahun, 3 tahun pun tahu perbezaan RM5, RM50. Tapi bagaimana sebagai ibu bapa kita harus mendidik anak kita etika bukan saja untuk menerima duit raya itu, tetapi etika untuk menguruskan duit raya itu. Mungkin doktor boleh kongsikan tips untuk ibu bapa di luar sana, apa yang boleh mereka lakukan dengan duit raya ini? Okey. Terima kasih Sugita. Saya suka tadi ada beberapa pandangan tu yang disebut apa tu? Disebut Menteri Kewangan. Bagus. Maknanya itu struktur rumah tangga dia dah bagus dah. Dia dah ada Menteri Kewangan, dia ada Gubernur Bank Negara, dia ada Perdana Menteri, nanti dia ada kelantik lah tu. Okey. Sebab apa bagus tuan-tuan dan puan? Sebab dia begini. Of course, macam Sugita cerita tadi, anak-anak duit ni bukan soal nilai, dia soal bila orang bagi duit tu keseronokan dia itu je. Tak ada beza pun RM5, RM10, RM20 dan sebagainya. Dia nak beli apa, nanti dia akan tarik baju ayah dia juga akhirnya, dia akan pergi rumah dia juga. Itu akhirnya. Tetapi saya nak cadangkan ada 7 tempat yang bagus lah. Saya nak cadangkan kepada ibu bapa, bila dapat duit dan sebagainya, usahakan untuk simpankan duit. Sebab proses anak ni membesar, saya rasa dengan duit raya ni lah sebahagian daripada kita boleh menyimpan dengan duit sumbangan orang dan sebagainya. Nombor 1, kita boleh letak balik, kita boleh buka akaun simpanan. Ini saya sangat galakkan seawal usia. Maknanya dia anak kita lahir buka akaun sosial media dia. Ramai orang buka akaun sosial media lagi laju daripada buka akaun. Jadi nombor 1 juga saya cadangkan buka akaun simpanan. Nombor 2, boleh letak dekat mana? Akaun simpanan ni rendah, kadar dividen dia rendah, boleh letak dekat fixed deposit. Fixed deposit ni cuma kelemahan dia ada jumlah tertentu lah yang kita boleh letak. Okey, yang ketiga apa? Kita boleh letak ke mana? ASP, Amanah Saham Bumi Putra. Kita boleh letakkan di situ. Yang ketiga. Yang keempat, ini paling penting paling bagus kalau kita dapat duit, biasanya anak baru lahir dan sebagainya, orang bagi duit permulaan, buka akaun tabung haji. Saya selalu pesan gitu dan lagi cantik kalau kita start boleh ada akaun tabung haji tu sangat baguslah untuk permulaan kita. Yang kelima yang agak trending sekarang dalam keadaan pandemik ni, orang suka simpan emas kan. Jadi boleh buka akaun gap emas untuk anak, boleh beli sikit-sikit, beli 1 gram, hari ni 1 gram baru dalam 250 gitu. Yang keenam yang sangat bagus untuk menyimpan, kita boleh buka akaun SSPNI. Saya selalu pesan begitu, cari buka akaun SSPNI. Dan yang ketujuh ni ramai orang tak sedar dan ramai orang tak buat pun sebenarnya, boleh juga buka sambil melabur, iaitu di AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra. Itu antara 7 tempat yang saya rasa bagus untuk kita dapat duit, kita manfaatkan supaya duit tu kembang. Sebab anak, kalau katalah dia lahir daripada kita umur setahun, 2 tahun, kita start menyimpan, kita ada gap kurang lebih 15 tahun, 18 tahun untuk duit tu sekurang-kurangnya berkembang menjadi lebih baik untuk kita dan anak-anak. InsyaAllah. Okey. Baik doktor. Sugi, itu daripada doktor. Dan mungkin boleh kongsikan juga, kalau kita cakap tentang duit raya ini, kita bercakap dalam konteks kita yang berkemampuan. Tapi kita jangan lupakan juga, kita ada juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam keadaan tidak berkemampuan, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang disebabkan oleh budaya ini juga, kita rasa segan, kadang-kadang tak mampu. Kadang-kadang sanggup duduk rumah sebab kalau ketika dahulu kan boleh pergi menziarah, tak nak pergi. Sebab apa? Sebab takut nanti tak mampu nak bagi duit raya, tak buka rumah sebab tak mampu nak beri duit raya kepada tetamu dan sebagainya. Ini mungkin boleh Luqman berikan sedikit penerangan dan juga pencerahan kepada penonton-penonton kita. Bukan bermakna satu kewajipan untuk kita memberikan duit raya itu. Apatah lagi mungkin dalam keadaan yang kita sendiri tak berkemampuan dan sebagainya, jangan ada rasa rendah diri. Mungkin ada cara lain sebenarnya kita boleh gantikan duit raya itu. Kenapa saja Luqman? Ya betul, sebenarnya lagi-lagi zaman COVID ni ada orang yang terjejak. Bagi siapa yang mampu bagi hadiah, maka berilah dari sudut duit. Kalau tengok orang dia punya budaya, dia akan bagi anak-anak kecil dengan gula-gula. Jadi antara kata boleh kita gunakan ialah kalau tak mampu dari sudut duit, kita bagilah gula-gula ataupun makanan sekadar yang kita mampu. Yang penting bagi hadiah supaya anak-anak itu ataupun orang yang kita berikan hadiah, mereka kata, oh dia ni masih lagi sayang dekat aku, masih lagi cakna kepada aku. Jadi kepada mereka yang tak mampu, jangan kecewa. Apa yang anda ada, bagilah. Yang penting kita bagi anak memang ikhlas, insya-Allah apa pun orang akan terima dengan sebaiknya. Dan orang yang terima pula, kan kadang-kadang budak-budak ni kan, walaupun bagi duit, dia check. Orang bagi duit, dia tengok. Lah, betul, bukan terus.
Betul. Kan contoh kan. Aha. Jadi masing-masing bagi duit tak cukup. Kalau tak bagi duit kan tak ada duit. Jadi kita yang tak boleh jatuh ucapkan Okey, baik. Dan mungkin sedikit daripada Binda sendirilah sebagai seorang yang memberi duit raya kepada ibu, anak dan sebagainya. Mungkin Binda boleh kongsikan sedikit bagaimana kita kalau tak dapat memberi duit raya kepada orang lain, kita tidak perlu kecil hati, dan yang menerima duit raya ni perlulah orang kata diterapkan rasa bersyukur ni, terutamanya anak-anak kecil macam yang dikongsikan Luqman tadi. Tak adalah dia buka dia tengok alah RM2 je. Alah kenapa tak bagi RM20? So macam contohnya macam Binda kalau tanya perasaan tu bila kita tak boleh berkongsi tu pasti sedih lah. Betul lah macam Binda cakap. Macam setiap tahun kalau kita ada allocate bajet untuk diri kita, contohnya untuk kita boleh shopping raya, Binda sanggup sacrifice duit shopping Binda tu untuk bagi pada family. So memang Binda sekolah lagi sampai Binda mula bekerja, memang Binda memang segala-galanya kita nak bagi untuk family kita. Tak kira family kita buat benda yang sama. Dan Binda akan cuba lah macam tu. Lepas tu untuk anak-anak pula Binda selalu pesan macam dengan anak-anak Binda, satu yang sulung 9 tahun, yang nombor 2 7 tahun. So dua-dua Binda pesan jangan buka sampul envelope raya depan orang. Daripada awal kita budak diorang bila kita tak pesan, diorang tak tahu buka perasaan orang mungkin dapat kurang. Dan kadang-kadang anak saya yang bongsu ni pula bila dibagi duit raya contohnya, abang saya bagi dekat dia RM10, dia tak nak. Dia cakap dia nak saya tak tahu kenapa dia suka dengan nilai RM4 tu. So dia memang punya RM4 je. Okey. Macam tu. Okey, baik. Bagus juga cara itu kan Sugi. Mungkin Fiza. dari penghujung perbincangan kita ini doktor boleh kongsikan sedikit secara ringkasnya. Ramai juga yang ikut tips doktor. Saya pun ikut tips doktor, ada sediakan tabung dari awal tahun. Jadi mungkin doktor berikan secara ringkasnya bagaimana kita boleh merancang kewangan kita dengan memberi duit raya ni. Okey. Saya suka idea Linda tu. Sebenarnya dulu saya selalu menulis tentang ini ya. Memang kita jadikan duit raya ni satu budaya ya, dan inilah keindahan dan keseronokan selain daripada pakai baju baru, dapat kutip duit raya dan sebagainya. Tapi saya rasa perlu ada perubahan. So saya tengok macam Linda tadi, dia ada perubahan dalam memberi duit raya, sebab kita kena ingat kita bukan hanya memberi untuk mengembirakan saja, kita juga nak bagi nilai nilai apa pada masyarakat. Contoh saya selalu pesan, kalau orang datang bagi salam datang jangan tanya dulu kita cerita dulu, jangan tanya nak minum ataupun nak duit raya dan sebagainya, maka kita bagi duit raya. Saya rasa proses duit raya ni juga kita perlu bagi satu nilai bahawa untuk mendapat duit bukan benda yang mudah. So that's why Linda buat tadi tu contoh dia buat quiz contohnya. Sebab tu dulu saya pernah kempen apa, orang datang nak beraya dan sebagainya, kita suruh dia baca Fatihah dulu kan. Janganlah suruh baca juz Amma itu dari Luqman je boleh. Kita minta surah Al-Ikhlas, dia boleh baca tak surah Al-Ikhlas, siapa mak dia, nama apa mak dia, sekolah mana, kena latih dia bercakap bagi hebat macam Fiza, macam Sugita, kita nak ramai baru kita start, baru kita boleh bagi duit, baru dia rasa nilai duit tu. Kalau tidak, duit raya ni akan jadi benda yang sangat mudah dapat, ketuk rumah orang, jumpa. Dan dulu saya tak berapa setuju juga orang pergi datang beraya, salam dengan Pak Ngah tu, nanti tak dapat duit raya. Kita menjadikan duit raya tu satu nilai, satu beban baru kepada masyarakat. Sebab kita mungkin alhamdulillah kita mampu untuk bagi, tetapi bagaimana dengan orang lain? Sebab itulah saya selalu pesan dalam keadaan pandemik begini, dalam ada orang rasa kecewa dan sebagainya, macam dari Luqman mention tadi ada orang yang susah. Saya rasa ada juga dia orang menikmati bahawa kita tak perlu balik, kita jimat banyak benda yang kita boleh jimat dalam keadaan pandemik dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah kita diberi kemudahan itu. Maka paling penting sebelum kita bagi duit raya sebenarnya, saya rasa yang paling penting apa nilai yang kita nak sampaikan di sebalik duit raya tersebut. Itu yang paling penting. Okey, baik doktor. Cukup bermanfaat apa yang dikongsikan oleh Dr. Luqman dan juga Binda. Nilai itu harus kita ketahui juga, dan etika kita memberi dan menerima duit raya. Dan saya kira dalam kala ini tidak mengapa kalau kita tidak boleh memberi duit raya. Yang kita juga harus fikirkan situasi kewangan diri kita di waktu pandemik sebegini. Baik, Fiza, kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, dan kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI.